Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi untuk kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar kata kerja pasif. Kemahiran tata bahasa. Murid-murid dikendaki merujuk buku teks jilid 2 muka surat 39. Dan untuk latihan, rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 46. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Di mana memberi penekanan kepada objek asal. Kita lihat contoh ayat aktif. Aiman menyapu sampah, di mana subjek ataupun pelaku berada di hadapan. Kata kerja aktif dan objek berada di belakang. Manakala untuk ayat pasif, objek diberi keutamaan berada di hadapan. Kata kerja pasif dan subjek ataupun pelaku berada di belakang. Maksudnya keutamaan untuk ayat pasif ialah objek ni kamu boleh nampak objek ni, sampah itu berada di hadapan. Kata kerja pasif mengutamakan objek berada di depan dan subjek ataupun pelaku berada di belakang. Seperti yang saya beritahu tadi. Contoh buku dibaca oleh Ali. Ni ayat pasif buku tu objek. Kata kerja pasif dibaca dan Ali itu ialah subjek ataupun pelaku. Contoh ayat pasif air kelapa muda. Objek. Diminum itu kata kerja pasif. Aminah ialah subjek ataupun pelaku. Gambar itu. Objek dilukis oleh ialah kata kerja pasif dan Salmah ialah subjek ataupun pelaku. Kita lihat inilah contoh imbuhan yang biasa digunakan dalam kata kerja pasif. Contoh diminum, tersepak, diperlebar, diekori, dianjurkan, dipersembahkan, diperakui. Murid-murid dikendaki merujuk buku teks muka surat 39. Kita baca bersama-sama kata kerja pasif. Keindahan hutan hujan Borneo. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Gambar yang kedua, murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Yang ketiga, lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Murid-murid boleh lihat yang warna merah ni ialah kata kerja pasif. Seterusnya kita cuba bina ayat menggunakan kata kerja pasif yang diberikan ni. Yang ni Yang pertama, diarahkan. Contoh ayatnya, murid-murid diarahkan berkumpul untuk mendengar taklimat. Yang kedua, terlihat. Murid-murid terlihat seekor burung di atas pokok. Contoh Yang ketiga, dicatat. Segala maklumat penting dicatat oleh murid-murid. Itu contoh
Okey, cuba kita lihat info untuk pengetahuan murid. Ekosistem ialah sistem yang melibatkan hubungan antara haiwan dan atau tumbuhan dengan alam persekitaran. Okay, selain itu, murid-murid juga boleh rujuk info bahasa tu kata kerja pasif tu sama seperti apa yang telah cikgu terang tadi Okey, seterusnya untuk aktiviti, murid-murid dikehendaki merujuk buku aktiviti muka surat 46. Okey, aktiviti 7. Okey, kita lihat bersama-sama Lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Benteng pemecah ombak. Okey. Kalau murid-murid perasan yang ni, yang dalam kotak ni tepi ni ialah pilihan jawapan. Okey. Ni maksudnya tempat kosong tu murid pilih saja jawapan, letak di sini. Okey. Kita baca bersama-sama Benteng pemecah ombak. Pada suatu petang, Imran dan keluarganya ke pantai. Imran dan abangnya Irfan melihat pemandangan laut dari jauh. Wah, besarnya ombak, kata Irfan. Ya, abang, sekarang ini sudah hampir dengan musim tengkujuh. Pada tahun lepas, kawasan pantai di sini oleh ombak. Agak-agak apa ombak? Okey, terhakis. Okey, kawasan pantai ini terhakis oleh ombak. Okey, tulis yang pertama. Kata Imran. Okey, adik cuba lihat di sana. Pantai telah bertambak. Okey, pantai telah bertambak. Benteng batu pemecah ombak telah dibina oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di sepanjang pantai. Di sepanjang pantai. Batu-batu itu bersusun kukuh, kata terang Irfan. Ya, saya nampak benteng itu, abang, balas Imran. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak terjejas oleh ombak. Jelas Irfan lagi. Mujurlah ada benteng pemecah ombak itu. Hakisan di kawasan pantai dapat diatasi, kata Imran dengan perasaan lega. Cuaca semakin gelap, nanti kita kehujanan. Marilah kita pergi mendapatkan ayah dan ibu untuk pulang, ajak Irfan. Baiklah abang, laut juga semakin berombak, kata Imran sambil menunjuk ke arah laut. Okey. Ini contoh jawapan yang telah cikgu bina. Okey, cikgu isikan tempat kosong. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.